Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita sambung tajuk ikatan kimia. Kali ini kita nak lihat kekondaksian elektrik di antara ikatan ionik dan ikatan kovalen. Okey. Jadi ini adalah simulasi. Sebelah kiri ini mengandungi bahan solid lead to bromide powder, iaitu pepejal plumbum bromida. Sebut dalam keadaan sebut plumbum, 2 bromida dalam keadaan pepejal lah. Senang cerita keadaan pepejal. Manakala sebelah kanan molten, iaitu leburan. So kalau kita lihat kat sini pepejal plumbum bromida, kita lihat bahan plumbum bromida. Imbas kembali macam mana nak kena pasti ikatan ion atau ikatan kovalen. Kita lihat ada tak unsur logam. So kat sini plumbum ini, itu lead ini adalah logam. Jadi ini adalah ikatan ionik. Cuma dalam keadaan fizikal yang berbeza, keadaan jirim berbeza, iaitu sini dalam keadaan pepejal, di dalam keadaan leburan. Leburan ni maksudnya pepejal itu dipanaskan. Kita lihat bila kita sambungkan butang switch. Perhatikan di sebelah kiri nampak tiada langsung bacaan emitter. Manakala kita ulang balik. Awak tertinggal tadi yang sebelah kanan. Nampak ada bacaan. Tunggu sekejap. Nampak ada bacaan dan mentor menyala. Yang ni tiada langsung bacaan dan mentor tidak menyala. Jadi kita dapat mengatakan ini tidak mengkondaksikan elektrik, iaitu plumbum bromida ini tidak dapat mengkondaksikan elektrik dalam keadaan pepejal. Manakala dalam keadaan leburan dia boleh mengkondaksikan elektrik. Jadi apakah zarah-zarah yang membentuk plumbum dua bromida tadi? Adakah zarahnya sama dalam keadaan pepejal dan juga keadaan leburan tadi? Kita imbas kembali. Kita recall balik, ini dalam keadaan pepejal. Dalam keadaan pepejal, awak nampak ion-ion plumbum dan juga ion-ion bromida ini tidak bebas bergerak. Dia terperangkap dalam struktur yang sangat rapat. Susunan zarah dia sangat rapat. Maka dia tak boleh nak bergerak. Dan itu dalam keadaan pepejal. Kita dah belajar dalam keadaan jirim dulu kan. Apabila dipanaskan, plastik ini dipanaskan, dia dah menjadi bebas. Dia mendapat tenaga kinetik dan melepaskan diri daripada keadaan zarah pepejal tadi. Dia menjadi cecair. Awak nampak zarah-zarah ini dia dah bebas bergerak. Ingat keywords dia, zarah-zarah bebas bergerak dalam keadaan leburan ataupun cecair. So ini kena buat pembetulan sikit sebab kita buat tadi dalam keadaan solid, pepejal dan juga leburan, bukannya liquid. Ingat, ion-ion bebas bergerak menentukan sebatian itu boleh mengalirkan elektrik ataupun tidak. Jadi dalam pembelajaran ini, pelajar sepatutnya dapat melihat kekondaksian ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Iaitu pada akhir pembelajaran, pelajar sepatutnya dapat menerangkan perbezaan di antara kekondaksian elektrik di antara ikatan ion dan ikatan kovalen. Jadi kita cuba melihat lebih detail. Kita lihat lebih mendalam berkenaan dengan dua
eksperimen tadi, iaitu dalam dua keadaan. Okay. Oh, tapi ini hanya dalam keadaan leburan. Okay. In the molten, sorry. In the molten lead to bromide, iaitu dalam keadaan leburan saja kita nak lihat apakah yang terjadi. Sebab dalam keadaan pepejal tadi memang tak dapat nak lihat apa-apalah, sebab pepejal itu tidak dapat bergerak dengan bebas. Iaitu ion-ion yang membentuk dia tadi tidak dapat bergerak dengan bebas. Kita lihat yang bergerak dengan bebas tadi. Okay, kita cuba zoom. Okey, apabila dipanaskan, okey, nampak situ dia dalam keadaan pepejal lagi kan. Okay, bila dipanaskan, nampak okey, zarah-zarah tadi sudah mula bebas bergerak. Okey. Okay. So, kat sini apa yang berlaku? Okey, awak akan belajar dengan lebih detail dalam bab elektrokimia. Kita sentuh lebih kurang lah. Okey, so dalam elektrokimia, bila elektrik dibekalkan, okey, ini dua elektrod ini akan menjadi bercas. Iaitu yang disambungkan kepada kutub positif bateri akan jadi elektrod positif. Manakala yang disambungkan kepada kutub negatif bateri akan jadi elektrod negatif. Seperti mana yang kita lihat dalam memahami asas pembentukan ikatan kimia, zarah-zarah yang berlawanan cas akan tertarik antara satu sama lain. Jadi kat sini, okey, sin positif, maka ion yang pergi adalah ion negatif. Okey, kalau rasa susah nak faham, jangan takut, sebab ini akan awak belajar dalam jadual dalam elektrokimia. Cukuplah sekarang awak faham dalam keadaan pepejal, zarah-zarah ni tidak bebas. Okey, kita tengok balik. Okey, itu dalam keadaan pepejal. Okey, so bila dikenakan tenaga haba, dipanaskan, zarah-zarah itu mendapat tenaga kinetik, jadi dia bergerak dan akhirnya dapat melepaskan diri daripada daya tarikan pepejal tadi, dia mula bebas bergerak. Okey. Okey, itu. Okey, itu negatif dan positif Ingat, sebelah kanan sebelah kiri tadi positif. Okey, nampak ion negatif akan pergi ke elektrod positif. Manakala ion positif pergi ke elektrod negatif, mesti berlawanan cas. Sebab itulah ion positif namanya anion. Sebab dia pergi ke ini dipanggil anode ya. Awak akan kenal nanti, ini adalah anode, elektrod negatif. So ion yang pergi ke anode namanya anion. Ini anode, sorry. Ini kathod negatif tadi kan. Ini anode. Maka ion yang pergi tadi, ion negatif dipanggil anion. Manakala yang pergi ke kathod, ion positif dipanggil cation, mengambil kathod sebagai punca nama dia, lebih kurang gitu. Okey, jadi kat situ akan ada pergerakan elektron. Okey, pergerakan elektron itulah yang akan menyebabkan adanya arus elektrik. Okey. Ini dia arus ion-ion bebas bergerak tadi. Okey, pergi ke elektrod pilihan masing-masing. So terjadinya pergerakan elektron daripada elektrod positif kepada elektrod negatif. Okey. Lagi sekali diingatkan, ini awak akan belajar dalam bab elektrokimia. Okey, jadi kat sini adakah sebatian kovalent dapat mengkondaksikan elektrik? Naftalina, naftalina sebagaimana awak dah lakukan eksperimen dalam bab jirim dulu, pemanasan naftalina, iaitu ubat gegat. Okey, adakah naftalina itu mengandungi ion-ion bebas bergerak? Kita cuba lihat. Kita tak boleh lagi. Okey. Alright, jadi ikatan kovalent, sebatian kovalent tidak mempunyai ion. Jadi bila tak ada ion, tiadalah kejadian, tidak dapatlah mengkondaksikan elektrik. Okey.
Okey, jadi tiada pergerakan elektron. Ingat tadi dalam sebatian ion yang dileburkan tadi, elektron mengalir ke sini kan, daripada anode, iaitu elektron positif gerak ke sini, elektron pergi ke sini. Okey, kenapa datangnya elektron? Sebab adanya pergerakan ion. Ion yang bercas negatif tadi tertarik ke sini kan. Sebab negatif, dia akan buang cas negatif tu. Bila buang cas negatif, sebenarnya dia buang elektron. Okey, itu dalam bab elektrokimia nanti ya, belajar detail. Sekarang apa yang penting awak kena tahu, sebatian kovalen tiadanya ion bebas bergerak. Manakala sebatian ion hanya ada ion-ion yang bebas bergerak dalam keadaan leburan atau larutan sahaja. Cecair sahaja. Leburan dan larutan. Larutan, betul. Leburan dan larutan. Dalam keadaan pembejal, walaupun sebatian ion dia tidak bebas bergerak. Jadi kesimpulannya, sebatian kovalen tidak akan sekali-sekali mengalirkan elektrik kerana tiadanya ion bebas bergerak. Ingat keywords dia, ion bebas bergerak. Okey. Okay, so kita buat uji kefahaman tadi kan. Uji kefahaman masing-masing. Kita tengok kat sini ada pilihan. Okey, sebatian ion dalam keadaan larut cecair, liquid. Nampak? Ada ion-ion bebas bergerak tu. Manakala ini sebatian ion, okey, ada ion-ion tapi dalam keadaan berpejal. Ini pula sebatian kovalen dalam keadaan berpejal. Ini sebatian kovalen dalam keadaan cecair. Okey. Click and drag the suitable compound near the electrode so we can see which one can make the bulb light up. Yang manakah akan menyebabkan mentol ini menyala. Ingat balik tadi, cara dia sebatian ion. Okey, sebatian kovalen terus pangkah. Tak boleh. Nak cuba? Kita cuba sebatian kovalen dalam keadaan cecair. Boleh ke tak? Tak boleh. Juga dalam keadaan berpejal, tak boleh juga. Okey, so dalam keadaan berpejal, walaupun sebatian ion, zarah-zarah dia ini, ion-ion ini tidak bebas bergerak. Dia terperangkap kat situ, tak boleh nak berpusing-pusing merata-rata. Tak boleh gerak bebas. Dia hanya boleh berjoget-joget saja kat situ, berjoget-joget kat situ. Jadi tak boleh juga. So hanya dalam keadaan cecair atau leburan saja. Okey. So nampak ini ion negatif pergi ke elektrod positif. Jadilah namanya cation. Ion positif, pergi ke anode jadilah anion. Manakala ion positif pergi ke cathode, dapat nama cation. Okey, kita teruskan dengan aktiviti seterusnya. Okey, yang manakah antara yang berikut dapat menyalakan mentol ini. Okey, kita lihat ada cecair plumbum iodida. So ini adalah sebatian ion. Ini tengok CH. Ada tak logam? Tiada logam, maka dia bukannya kovalen. Ini ada logam Na, Cl, so kovalen. Ion. Ini tiada pun logam kan, C dengan H, maka kovalen. Ini ada K kat situ, maka dia adalah dalam keadaan dia adalah sebatian ion. Butana, CH, dia sebatian kovalen. So nampak kat sini sebelah kiri ni semuanya sebatian ion. Sebelah kanan ini semuanya adalah sebatian kovalen, maka ni semua tak boleh
menyalakan mentol, iaitu tidak boleh mengkondaksikan elektrik. Kat sini pula kita nak lihat yang mana satu bahan yang boleh menyalakan mentol tadi. So nampak ada pergerakan yang bebas mana-mana tiga ni. Ini boleh. Ini nampak dia joget-joget kat tempat dia kan. So ini tak boleh. Manakala yang atas ni liquid plumbum iodida, aqueous calcium chlorida, nampak ion-ion dia bebas bergerak. Jadi kedua-dua ini iaitu cecair plumbum iodida dan juga larutan aqueous calcium chlorida boleh mengalirkan elektrik. Dan juga yang ini. So yang lain-lain tak boleh. Okey, kesimpulannya dalam pembelajaran ini anda dah sepatutnya memahami sebatian ionik mengandungi ion positif dan ion negatif. Okey, apabila dalam keadaan solid dia tidak dapat ion-ion tidak bebas bergerak kan. Okey, so bila dalam keadaan pepejah tadi dipanaskan, okey, ini kristalitisnya tidak perlulah awak just ingat ion-ion tadi sudah bebas bergerak. Ion-ion bebas bergerak dalam keadaan leburan sepatutnya, sebab bila dipanaskan dia akan menjadi leburan, bukan liquid. Okey, so seterusnya apabila arus elektrik dibekalkan, elektrod tersebut akan menjadi bercas positif dan juga bercas negatif. Ikut kutubnya macam tadi. Okey, kemudian ion-ion positif bergerak ke elektrod yang berlawanan cas. Positif bergerak ke elektrod negatif dan sebaliknya. Iaitu ion negatif tertarik kepada ion positif. Cas-cas ni memang dia berlawanan. Okey, so ini adalah detail dalam keadaan dalam elektrokimia nanti. Okey. Okey, so ingat keywords dia, sebatian ion dalam keadaan leburan mempunyai ion-ion bebas bergerak yang membolehkan mereka mengkondaksikan elektrik. Okey, manakala untuk sebatian kovalent, dia terdiri daripada molekul. Maka molekul tersebut tidak mengandungi ion dan juga tidak boleh mengion dalam air. Sebab sebatian kovalent memang tak larut dalam air. Okey. So apabila dibekalkan tenaga elektrik, elektrod-elektrod positif dan juga negatif tadi tidak dapat menarik sebaran ion. Sebab apa? Sebab tiada ion. Okay. Jadi tiada pergerakan elektron yang berlaku dalam elektrod. Pergerakan elektron daripada elektrod positif kepada elektrod negatif lah yang akan membawa arus elektrik. Okay, jadi kebanyakan sebatian kovalent tidak dapat mengkondaksi elektrik dalam keadaan pepejal ataupun keadaan liquid ataupun leburan. Okey, kenapa dikatakan MOS? Adakah ada sebatian kovalent yang boleh mengalirkan elektrik? Okey, so buka Google, type lah what covalent compounds do conduct electric. Cubalah. Sekarang maklumat di hujung jari. Okey. Ada pun. Okey. Okey, so sebab itu tadi kebanyakan sebatian kovalent tidak dapat mengkondaksi elektrik. Tapi kat sini special,
karbon. Okay. Itu bentuk karbon. Okay, nak gambar yang lebih jelas boleh Google larger image. Okay, so karbon grafit tadi dia covalent compound, tetapi dia dapat mengkonduksikan elektrik. So ini, okay, tahu tak karbon grafit itu apa? Inilah dalam pensel yang memberi efek kepada tulisan kan. Dalam baca pensel tu ada karbon grafit. Okay, so dia antara baterai covalent yang dapat mengkonduksikan elektrik. So kat sini awak boleh buat carian, okay, mengapakah karbon grafit ini boleh mengalirkan elektrik, dan dengan sifat istimewanya tadi dia digunakan dalam industri. Okey, so buat carian untuk menambah pengetahuan. Okey, setakat itu saja untuk subtopik kekonduksian elektrik dalam sebatian ion dan sebatian covalent. Kita akan jumpa lagi dalam subtopik seterusnya. Okey, masih panjang lagi bab ikatan kimia ini. Okey, saya harap dapat membantu sedikit sebanyaklah. Okey, apa yang kurang minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.